Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa telah pun kami pilih dan kita akan sembang topik-topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, seorang yang berada di studio bersama dengan saya dan seorang lagi insya-Allah kita akan hubungi melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah gencatan politik. Penyelesaian kepada kemelut atau akan bertambah kalut. Ini satu topik yang cukup menarik sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib ataupun Lais Khalid, Timbalan Pengarah di Institut Kajian Etnik ataupun KITA di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi Dr. Kartini, apa khabar? Kabar baik, Tuan Sehat, Syarkawi. Ya? Sehat, Alhamdulillah. Dapat muka pun sehat. Ini satu topik yang cukup menarik ya, sebenarnya. Sangat menarik saya kira. Dan seorang lagi tetamu yang kita akan hubungi nanti melalui kemudahan Skype ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zin dari Fakulti Ekologi Manusia di Universiti Putra Malaysia. Baiklah, bila kita bercakap tentang gencatan politik, oh ya, sebelum saya lupa, anda juga sebenarnya kami izinkan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa, anda boleh hubungi kami di dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga di 0326979768. Dan jangan lupa anda juga boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, gencatan politik. Ini pun sesuatu yang menarik lah. Kalau masa perang tu kita tahu lah ada gencatan senjata. Yeah. Dan bila gencatan senjata dilakukan semasa perang dan sebagainya, ia disambut dengan begitu baik sekali dan ianya membawa satu maksud yang cukup murni. Tetapi bila kita bercakap tentang gencatan politik itu, apa yang boleh Dr. Kartini fahami maksud gencatan politik itu sebenarnya? Okey, pertama sekali kalau kita lihat penggunaan istilah gencatan politik ini kali pertama yang macam Tuan Syarkawi katakan tadi, gencatan senjata kita biasa dengar. Kalau kita lihat kepada persoalan gencatan itu telah ada jelas parti-parti atau kumpulan-kumpulan yang sebenarnya berada dalam pertelagahan yang bertelagah. Tapi dalam keadaan gencatan politik ini kita tidak jelas pasukan mana yang sebenarnya bertelagah telah mampir ke depankah pasukan tersebut untuk menyatakan sokongan atau tidak menyatakan sokongan. Kita biasa dengar gencatan ini dalam sejarah kita, sejarah di Malaysia, kalau melihat kepada rundingan baling 1955. Yang itu kita boleh nampak secara fizikalnya di mana gencatan senjata ini ataupun rundingan damai ini berlaku antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ketika itu dengan Parti Komunis. Yang itu secara fisikalnya kita nampak mereka boleh duduk, berbincang dan mula melakukan rundingan damai. Sebab telah jelas ada pihak yang bertelagah, berperang dan mahukan kepada perdamaian melalui perbincangan. Yang itu kita boleh guna terma gencatan. Tapi dalam gencatan politik yang berlaku sekarang ini, saya kira kurang tepat. Kerana tidak jelas, tidak ada parti ataupun tidak ada sokongan golongan yang tampil ke hadapan untuk menyatakan pertelagahan. Yang kita hanya dengar ialah, yang kita hanya nampak ialah persoalan resertin majority, dan adanya persoalan shared interest, strategic interest yang boleh bertukar-tukar. Ini adalah pattern atau trend terkini dalam melihat politik Malaysia. Kita ada strategic group yang boleh bertukar siapa yang disokong, siapa yang mereka mahu berdasarkan shared interest. Dan trend ini tidak saja berlaku di Malaysia. Kalau saya katakan di mana-mana pun kita boleh lihat trend di mana 2/3 majoriti tidak lagi menjadi trend. Adanya kepimpinan di bawah parti minoriti, tapi bergantung kepada karismatik pemimpin itu sendiri yang boleh meyakinkan ahli-ahli dalam kabinet untuk terus tampil ke hadapan dan memimpin kerajaan. Dan trend di mana parti minoriti memerintah itu bukan saja di Malaysia, ada di Belgium, ada di Australia. Cuma paradigma itu belum menjadi kebiasaan kepada Malaysia. Jadi kita berada dalam kekalutan. Apa nak buat bila mana kita ada resertin majority yang tipis. Dan adanya strategic group yang boleh bertukar-tukar
mana yang mereka selesa demi kepada shared interest tadi. Okey, kita akan sambung lagi. Saya juga nak dapat pandangan daripada tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Izzani melalui kemudahan Skype. Beliau pun sudah bersiap sedia. Dr. Izzani, ini merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya dan bukan rahsia lagi bahawa UMNO telah pun mengumumkan tentang gencatan politik ini dan mereka mempunyai alasan yang kukuh. Alasan mereka ialah untuk memberi peluang kepada kerajaan yang ada sekarang ini untuk menjalankan tugas mereka terutamanya dalam menghadapi ancaman COVID-19. Begitu juga dengan tekanan ekonomi yang dihadapi oleh negara ketika ini. Tetapi apakah the timing of the announcement itu anda merasakan sebagai sesuatu yang tepat pada masanya? Okey, apabila bercakap soal gencatan politik ini, ya, kita merujuk kepada pandangan dan juga pendirian oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Kerana UMNO lah antara parti yang mula-mula bercakap soal gencatan politik. Ya. Dan gencatan politik ini bagi saya sesuatu yang perlu. Ya. Kerana kita berhadapan dengan situasi yang lebih besar dan yang melibatkan keselamatan rakyat, Ya. iaitu kita menangani COVID-19. Ya, okey. Dan kita dapat lihat bagaimana idea gencatan politik yang dibawa oleh UMNO ini disambut oleh parti-parti lain. Seperti PKR dan juga parti-parti yang mahu melihat kita lebih bersedia untuk menangani isu-isu yang lebih besar seperti isu COVID-19 ini. Dan saya percaya walaupun gencatan politik ini berlaku, parti-parti politik tidak berhenti untuk berpolitik. Kerana dalam tempoh inilah parti-parti politik boleh menentukan strategi-strategi yang akan datang. Dan ini pastinya akan memberikan banyak masa dan ruang kepada parti-parti politik untuk berfikir dan menentukan strategi pada masa akan datang. Kerana saya percaya politik di negara kita ini kalis COVID-19. Dan walaupun kita tahu bahawa COVID-19 ini memberi kesan kepada kehidupan masyarakat, tetapi politik kita ini sangat luar biasa. Ya. Mereka parti-parti politik, ahli-ahli politik masih lagi ingin berjuang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan mereka atas nama demokrasi. Okey, saya suka apa yang Dr. Izzani sebut bahawa politik kita ini adalah politik yang luar biasa. Okey, bila UMNO mengambil keputusan untuk mengumumkan gencatan politik ini, Dr. Kartini banyak juga pihak yang mempersoalkan tentang kejujuran dan juga keikhlasan mereka itu sendiri bila mengumumkan gencatan politik ini. Kita tahu bahawa bila berlakunya COVID-19, bila berlakunya tekanan kepada ekonomi disebabkan oleh COVID-19 ini, banyak pihak yang begitu gelisah, rakyat menghadapi kesukaran dalam kehidupan dan sebagainya. Dan bila kemelut politik ini berterusan tanpa henti sejak PRU yang lalu sehinggalah ke detik ini, mungkin apakah UMNO melakukan ini dalam usaha untuk mendapat sokongan daripada rakyat semula? Kerana ada juga rakyat yang merasa gelisah, merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh parti-parti politik ketika ini yang terlalu banyak berpolitik sehingga lupa kepada kebajikan rakyat. Komen sikit. Okey, pada saya benar kegelisahan yang dirasakan oleh rakyat itu dirasakan oleh semua. Saya kira kita di sini juga masih memikirkan bagaimana kemelut politik ini yang digerakkan oleh beberapa mereka yang saya lihat mahu mempertahankan status quo, mungkin boleh dikatakan rakus kuasa, tidak sabar-sabar, tidak habis-habis menuntut usaha menjadi Perdana Menteri, mahukan penambahan kepada bilangan kerusi ataupun portfolio dalam kementerian. Jadi perkara ini perlu kita maklumkan kepada ahli politik di luar sana, YB-YB yang berhormat, bahawa anda di sana adalah menggalas amanat rakyat, dan seharusnya mereka meletakkan keselamatan rakyat, pembangunan negara sebagai amanat yang diutamakan, bukan dikeduakan, perlu diletakkan sebagai perkara utama, perlu diselesaikan, dan dalam keadaan negara berdepan dengan
ancaman COVID-19, saya kira ini adalah ancaman keselamatan yang perlu difikirkan dengan serius. Ya. Kerana selepas pada COVID-19, dalam pada pertindanan ancaman ini akan ada kemelut dan impak politik. Ya, saya rasa inilah yang perlu ya YB, Wakil Parlimen, Kabinet memikirkan. Ya, tidak lagi memikirkan persoalan ya politik dan kuasa. Saya kira itu yang akhirnya menyedarkan Zahid untuk berfikir menimbangkan semula adakah usaha untuk terus mendapatkan tuntutan kepada kerusi ataupun portfolio dalam kementerian ini sesuai dalam keadaan negara berdepan dengan ancaman yang lebih besar ya. Dan secara rasionalnya gencatan politik itu boleh berlaku ya. Kalau semuanya bersetuju bahawa perkara ini yang berkenaan dengan kuasa, berkenaan dengan pangkat perlu diketepikan dahulu atau ditangguhkan buat sementara waktu ya, kerana negara berdepan dengan ancaman yang lebih besar. Okey, cuba kita dengar komen daripada pemanggil kita yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini, itu Faridah dari Johor Bahru sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Faridah. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada duduk di panel semua. Ya. Saya nak menyuarakan sebagai rakyat biasa di bawah ni, banyak rakyat yang sedang susah semua. Dan tapi yang kami terkilan sangat, pemimpin-pemimpin, parti-parti politik ke bergaduh-gaduh dan ahli-ahli yang wakil-wakil rakyat ni tak pernah nak turun padang, nak menerima apa kesusahan, nak menengok kesusahan rakyat pun tidak. Tapi rakyat dibiarkan begitu sahaja. Kalau kita mengadu apa semua, tak pernah datang. Tapi bila mengundi, datang pancing undi kat kita. Jadi kami minta lah, sebagai suara hati rakyat ni saya suarakan, pemimpin-pemimpin tu janganlah sudah bergaduh je. Yang mana telah dilantik walau PKR ke, walau siapa pun, pergi tengok. Dia punya rakyat yang sedang kesusahan. Dan siapa jugalah pemimpin atasan supaya menasihatkan orang yang berkenaan, supaya tengok rakyat. Jangan asyik duduk kat kursi empuk, duduk kat aircon apa, rakyat yang susah dibiarkan. Itu suara hati rakyat yang sekarang ada di bawah. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak Puan Faridah dari Johor Bahru. Itu satu luahan suara hati daripada Puan Faridah sendiri yang dilontarkan secara ikhlas, saya percaya. Dan ini jugalah antara perkara yang mungkin Dr. Izani kita lihat secara serius. Apakah anda merasakan bahawa dengan adanya apa yang disebut sebagai gencatan politik ini, kemelut politik yang melanda negara kita sekarang ini mungkin akan reda ataupun akan menjadi sesuatu yang tidak dijangkakan kemudian hari? Saya rasa dalam kita menangani COVID-19 ini, semua pihak memainkan peranan. Ya. Dan ini juga termasuk ahli politik. Dan sebenarnya COVID-19 ini memberi ruang kepada ahli politik untuk membuktikan bahawa mereka juga bertanggungjawab dan mempunyai peranan yang penting dalam menangani COVID-19. Ya. Kita macam saya katakan tadi, politik kita kalis COVID-19, tetapi ahli-ahli politik perlu memainkan peranan yang penting. Sebab dan mereka tidak boleh membiarkan rakyat saja yang mengambil peranan mengikut SOP dan sebagainya. Tetapi ahli politik sebagai pemimpin perlu menunjukkan bahawa mereka juga bertanggungjawab dan cuba ingin mengurangkan kekalutan politik dan juga mencapai apa yang dikatakan sebagai matlamat kesejahteraan masyarakat. Dan sebenarnya saya ingin menarik perhatian di sini ialah sebelum PRN Sabah, kita nampak kerajaan kita berjaya menangani isu COVID-19 ini. Tetapi selepas PRN Sabah, kita dapat menyaksikan kes-kes COVID-19 makin meningkat dan berlakunya pelanggaran SOP dari kalangan ahli politik. Jadi saya nampak pilihan raya, proses demokrasi tidak menjamin sesuatu masalah itu selesai. Dan ini sewajarnya menjadi pengajaran kepada ahli politik supaya mereka tidak memperjudikan nasib rakyat dan seringkali
menggunakan ataupun menjual nama demokrasi atas kepentingan sendiri. Okey, menarik apa ni Dr. Izani. Kita dengar pula apa komen seorang lagi pemanggil kita yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun siap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Yang salam. Ya, Assalamualaikum Cik Sekawi dan ahli panel. Ya, Waalaikumsalam. Okey, ini saya punya pandangan lah. Okey. Ini saya kalau kita kira sepatutnya kerajaan kita untuk menjaga kesihatan rakyat, patutnya PRT Batu Sapi dan PRN 12 Sarawak ni kita patut stop sebab kita untuk menjaga kesihatan rakyat. Kita tengok apabila kita buat PRN di negeri Sabah dia punya penyakit COVID makin merebak ke Semenanjung. Tengok kita dia punya bilangan peratusan COVID di negeri Sabah makin bertambah. Okey. Itu mengenai PRT. Okey. Kemudian patutnya ahli-ahli politik kan dia tumpukan kepada memanggil abata, iaitu agama, bangsa dan tanah air. Saya minta ahli panel komen mengenai ini. Kemudian mengenai ekonomi. Patutnya ahli-ahli politik ditumpukan kepada ekonomi dan selesaikan masalah rakyat, semua infrastruktur. Saya tengok di Miri, tengok baru ni apa paper hari ni tengok masalah air dan elektrik. Kita jalan raya makin dekat-dekat pilihan raya baru dia orang nak tunjuk apa rakyat saya ada kemudahan asas ni. Itulah saya minta ahli panel ulas jalan ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Itulah Dr. Kartini, satu lagi keluhan daripada rakyat sebenarnya. Itu yang rakyat mahu sebenarnya. Dan sesuatu yang menarik juga lah bila kita bercakap tentang gencatan politik ini. Bila kita bercakap tentang pendirian yang buat oleh UMNO, pengumuman yang dibuat oleh Presiden UMNO sendiri. Dan saya juga mendapat feedback sebenarnya ada ahli-ahli UMNO ramai yang tidak bersetuju dengan apa yang dipersetujui oleh pihak UMNO sendiri, iaitu mengumumkan gencatan politik. Jadi jelas bahawa masih lagi ada ahli-ahli politik yang sebenarnya mahu meneruskan kemelut politik ini supaya berterusan dan sekaligus mungkin mengakibatkan kepimpinan negara yang sedia ada sekarang ini dapat ditumbangkan. Itu mungkin matlamat mereka. Okey, apa yang saya boleh ketengahkan di sini ialah konsep factionalism, kepuakan. Dan kita boleh lihat sendiri bagaimana dalam UMNO sendiri tidak semua secara kolektifnya bersetuju kepada sama ada gencatan ataupun kepada meneruskan usaha mendapatkan apa yang dirasakan kepunyaan mereka, apa yang dirasakan sesuai dengan kekuatan yang sedia ada dalam UMNO. Factionalism ini adalah sebenarnya sangat membarah dalam politik yang saya kira agak lama usianya, dan dalam kepuakan ini akan ada beberapa kumpulan yang bersekongkol dan bersetuju dengan beberapa ketua, dan kepuakan ini juga yang menyebabkan sukar untuk mendapat keputusan yang kolektif tadi, dan kita boleh nampak ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju, ada yang mahu kekal dalam perikatan, ada yang mahu meneruskan muafakat dalam suasana yang berbeza. Terbalik kepada persoalan asal yang saya ketengahkan sebagai strategic group tadi, kerana strategic group ini juga telah mengenepikan apa yang kita selalu guna dalam melihat politik Malaysia, iaitu consociationalism ataupun permuafakatan, iaitu gabungan beberapa parti membentuk gabungan yang besar, tapi gabungan dalam maksud permuafakatan itu tidak dapat menjelaskan naratif bagaimana dalam gabungan itu boleh berpecah menjadi splinter dan membentuk gabungan yang lain. Jadi perkara ini yang kita lihat menjadi rencam dalam landscape politik Malaysia. Semakin mereka mengutamakan shared interest tadi, cuba mencari gabungan yang boleh membantu mereka meneruskan persoalan kuasa. Cuma dalam keadaan ini kita balik kepada rasional, mengingatkan mereka bahawa mereka di sana itu atas undi rakyat. Rakyat yang telah memilih mereka, dan rakyat juga boleh mengenepikan mereka. Jadi mereka harus menggunakan amanat yang telah diberi ini dengan sebaik mungkin. Kalaulah masih kemelut ini berterusan, kita sentiasa mengharapkan adanya raja berperlembagaan menerusi Conference of Rulers, iaitu majlis raja-raja untuk menasihati aktor-aktor politik ini.
Cuma jika masih gagal untuk mendengar nasihat, bukan saja keluhan rakyat tetapi juga daripada Majlis Raja-Raja, maka mungkin darurat diperlukan. Ya. Itu akan kita sentuh nanti. Itu pun satu isu yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang sebentar lagi. Tapi kita akan berehat, dan sebelum kita berehat, apa kata kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun ada di talian sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sarkawi. Tuan sehat Alhamdulillah sihat. Sarkawi sihat ya? Macam inilah. Alhamdulillah. Ya. Okey, memang saya dah agak lah. Tajuk ni akan keluar malam ni. Sebab saya tengok dekat Facebook dan juga WhatsApp group, macam-macam grup politik, semua cerita pasal ni. Jadi tapi satulah saya agak muskil dan juga kenapa malam ni kenapa tak panggil seorang politik, orang politik. Panggil profesor, memanglah kita pun faham Syakawi ya. Okey, selamat malam dan pada tuan profesor dua orang. Dan juga yang seorang lagi Skype lah tu ya. Jadi yang memang saya setuju dengan panggilan apa semua, dan sebelum ni kita berbincang kan. Rakyat sekarang ni kita memang dalam keadaan susah. Dan juga kita pun dah pening lah dengan gelagat dan juga PL spesies orang politik sekarang kita ni kan. Sebab macam Profesor tadi cakap kan, memang kerajaan sekarang ni resertin yang tak kuat. Dekat Sabah pun tak kuat. Jadi saya nak tanya dengan Profesor yang sekarang ni, dan juga mungkin yang dekat Skype ni boleh jawab kan, apa akan berlaku jika, tadi Profesor pun dah cakap, jika PM umumkan nak darurat. Jadi macam ada istilah kata prorok parlimen. Prorok parlimen ni dia mungkin maksud dia kalau jika pemberhentian atau penggantungan persidangan Dewan Rakyat ni, apa akan berlaku? Adakah saya rasa yang di-Pertuan Agong takkan setuju untuk pembubaran parlimen. Kan? Tapi apa akan berlaku tu? Dan juga ni sebab apa sekarang ni semua wakil rakyat ni, MP ni semua cerita pasal survival dia orang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Menarik persoalan yang anda bangkitkan. Menjawab sebelum kita berehat tentang kenapa kita tak panggil ahli-ahli politik. Baha, sebenarnya kami telefon daripada pagi tadi ahli-ahli politik, pemimpin parti politik pun kami panggil. Tak seorang pun nak angkat telefon. Jadi bukan kita tak berusaha, tetapi usaha kita itu mungkin tidak dihargai oleh mereka. Jadi terima kasih. Kita rehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi. Sabah sudah diarah kerja dari rumah. Orang politik sedarlah. Ini bukan masa untuk berbalah. Raja sudah bertitah, sudahlah bertingkah. Rakyat sedang susah, belum masuk keluar memangkah. Buah cempedak di luar pagar, jangan ambil orang punya. Titah raja jangan dilanggar. Kalau dilanggar, buruk padahnya. Semua orang duduk rumah. Sebab COVID belum sudah. Padahal makan rasuah. Bertaubatlah banyakkan ibadah. Masuk! Okey. Itu kalau dah besar-besar tu dah pandai berpantun, penuh dengan makna yang mendalam. Bayangkanlah orang macam kita lah, rakyat biasa yang sedang melihat situasi kemelut politik sekarang ini. Baik, saya suka apa yang dibangkitkan oleh Baha tadi pun. Ini pun menjadi the current issue lah sebenarnya, masih dia bercakap sehingga ke detik ini sebenarnya, walaupun tidak ada kepastian.
Sebenarnya ada Dr. Kartini, ada dua isu besar hari inilah. Harapan rakyat menunggu apa yang akan berlaku. Pertamanya ialah ketika mesyuarat kabinet yang berlangsung di sebelah pagi tadi, mereka mencangkakan mungkin akan berlaku kabinet reshuffle ataupun perubahan kabinet yang akan diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, tapi tak juga dilakukan. Yang keduanya, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong sebelah petang tadi di Kuantan, ramai yang sudah pun bermain, media juga bermain dengan begitu meluas sekali mengatakan bahawa mungkin kerajaan akan mengumumkan apa yang dipanggil sebagai darurat. Jadi ini pun persoalan yang menarik yang dibangkitkan oleh tadi. Jadi kalaulah betul negara ataupun kerajaan mengumumkan darurat, apa yang akan berlaku? Okey. Pertama sekali kita kena faham dalam perkara 150 perlembagaan menjelaskan bahawa bagaimana keadaan darurat itu boleh diisytiharkan. Ada 3 perkara yang dijelaskan dalam perlembagaan, iaitu yang pertama ialah ancaman keselamatan. Yang kedua ialah berkenaan kedudukan ekonomi atau keadaan ekonomi. Dan yang ketiga ialah ketenteraman awam. Dan jika keadaan yang kita lihat, tata cara kepada berlakunya perisytiharan darurat itu mudah. Iaitu kalau kita lihat mestilah telah wujud satu keadaan yang kita anggap memberi ancaman ataupun hampir wujud. Itu dalam bahasa yang dinyatakan dalam perkara 150 perlembagaan. Jadi kalau kita menilai semula dalam keadaan kini, adakah ancaman COVID-19 ini boleh dilihat sebagai berada dalam salah satu daripada 3 perkara yang kita lihat boleh jatuhnya perisytiharan darurat. Saya rasa boleh. Kalau lihat kalaulah rantaian COVID-19 ini masih belum boleh diputuskan, dan kita lihat mereka yang dijangkiti semakin meningkat disebabkan PRN Sabah misalnya, dan beberapa sebab lain yang di sekitarnya, maka saya kira ancaman keselamatan yang disebabkan oleh COVID-19 juga menjadi sebab boleh melakukan perisytiharan darurat jika Yang di-Pertuan Agong bersetuju dalam keadaan ini, kerana adanya darurat juga mengelakkan berlakunya pilihan raya seperti mana yang diharapkan oleh ahli-ahli politik yang dikatakan oleh Prof Izani tadi, kalis COVID. Sebenarnya mereka tak kalis COVID, tapi mereka harus sedar bahawa kalau kemelut politik ini tidak boleh diselesaikan dengan cara perdamaian, dan usaha untuk mencapai kestabilan ini tidak lari dan tidak bukan ialah melihat kepada darurat, walaupun darurat itu adalah saya kira pilihan terakhir. Okey. Apa kata kalau kita dengar komen dari seorang lagi pemanggil, Encik Abdullah Osman, Seremban Negeri Sembilan, sudah pun ada ataupun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada 2 perkara lah nak tanya ahli panel. Pertama sekali, kalau berlaku PRU lah dalam keadaan sekarang ni, bagaimana dan keadaannya dengan merebaknya penyakit COVID-19 ni, kalau berlaku macam mana, itu satu. Lagi satu, jika diisytiharkan darurat, macam mana darurat dimasukkan itu? Adakah perintah berkurung ataupun kerana politik? Kerana politik ni macam-macam lah. Jadi minta pencerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Soalan yang pertama tu mungkin senang dijawablah. Mungkin ialah kalau berlaku juga PRU seperti apa yang Dr. Kartini sebut tadi, kita tanggunglah nanti akibat daripadanya. Kita belajar daripada apa yang berlaku dalam pilihan negeri di Sabah terutamanya. Tetapi persoalan yang kedua itu tak tahulah, mungkin sebelum Dr. Kartini jawab, apakah mungkin Dr. Izani juga ingin memberi komen tentang isu ini. Bila kita bercakap tentang apabila darurat itu diumumkan nanti, apa yang akan berlaku sebenarnya? Apakah akan berlaku perintah berkurung dan sebagainya? Itu pun menjadi mainan rakyat ketika ini apabila mereka mendengar tentang istilah darurat itu sendiri, Doktor. Silakan. Sebenarnya seperti yang Prof Kartini sebut tadi, darurat ini merupakan satu pilihan yang terakhir. Selepas pentadbiran yang biasa tidak dapat memastikan keadaan ekonomi, keselamatan dan juga keamanan negara dipertahankan. Sebenarnya darurat ini kita pernah lalui semasa
terutamanya selepas berlaku 13 Mei 1969. Betul. Dan darurat ini juga boleh diisytiharkan sekiranya berlaku bencana alam. Saya masih ingat lagi semasa jerbu melanda negara kita sekitar tahun 90-an negara kita pernah mengisytiharkan darurat, tetapi kepada beberapa kawasan saja. Dan mungkin ramai yang panik apabila darurat mungkin akan berlaku. Mereka melihat darurat ini akan mencabut kebebasan mereka, ataupun kita tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tetapi darurat politik yang sekiranya berlaku, ia sedikit berbeza dengan darurat-darurat yang berlaku sebelum ini. Saya melihat walaupun darurat politik berlaku, rakyat masih lagi boleh beraktiviti seperti biasa, dan juga soal-soal lain juga boleh berjalan. Tetapi kita harus ingat bahawa darurat ini diperkenalkan, saya fikir adalah untuk mencegah ataupun mengelakkan pilihan raya berlaku dalam keadaan yang lebih awal. Dan ini sememangnya telah kita fahami bahawa sekiranya pilihan raya berlaku dalam masa yang terdekat, akan banyak lagi kes-kes COVID-19 akan berlaku. Betul. Jadi ini saya fikir sekiranya darurat akan berlaku, ia lebih merujuk kepada salah satu cara macam mana untuk kita melengahkan pilihan raya, dan juga untuk menjaga keselamatan rakyat sebagai prioriti kita buat masa ini. Okey, betul apa yang disebut oleh Dr. Izzani. Tepat. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh mendapat penjelasan yang lebih jelas bila kita bercakap tentang istilah darurat ini sendiri. Dan ini merupakan satu isu yang sebenarnya disembang-sembang dengan begitu meluas. Ramai yang menunggu bila agaknya PM akan umumkan. Ada yang kata belah petang tadi tak jadi, malam ni pun disebut-sebut akan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pun tak jadi, dan mungkin juga esok siapa tahu mungkin PM akan umumkan. Tetapi untuk mengetahui tentang isu ini lebih mendalam sedikit, apa kata kalau kita hubungi Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM. Jadi mungkin Profesor Syam Rahayu boleh menerangkan apakah penggantian kepada istilah darurat yang boleh dicadangkan oleh Prof, kerana perkataan darurat itu sendiri telah menimbulkan pemahaman yang negatif dan menimbulkan rasa ketidakstabilan, dan berkaitan dengan soal keselamatan. Dan dalam keadaan ini, jika berlaku darurat ini, bagaimana peranan yang dimainkan oleh SPB YA? Jadi cuba kita dengar apa kata Profesor Dr. Syam Rahayu. Genjatan politik atau perdamaian politik dalam keadaan semasa ini adalah sesuatu yang amat didambakan, yang amat dimahukan oleh rakyat, dan saya percaya keadaan ini juga akan membolehkan kerajaan memberi fokus yang terbaik bagi menyelesaikan masalah-masalah berkaitan negara, yang berkaitan dengan darurat ni adalah kuasa tersimpan yang di-Pertuan Agong, dan ia adalah sesuatu yang dibenarkan oleh perlembagaan. Namun terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum suatu keadaan darurat itu dibuat atau dimasyhurkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi dari segi perundangannya, darurat itu boleh diisytiharkan apabila berlakunya ancaman sama ada akan berlaku atau telah berlaku. Akan berlaku tu ia hendaklah hampir berlaku. Itu istilah yang digunakan dalam perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Antara sebab yang boleh diisytiharkan darurat ini berlakunya ancaman ataupun akan hampir berlakunya ancaman ke atas keselamatan negara, atau berlakunya ancaman ke atas kehidupan ekonomi, atau terhadap ketenteraman awam bagi negara. Jadi inilah keadaan-keadaan yang membolehkan kepada Yang di-Pertuan Agong
mungkin atas nasihat Perdana Menteri membuat satu pengisytiharan darurat. Kesan daripada pengisytiharan ini ialah dalam tempoh darurat itu sekiranya Parlimen itu tidak bersidang, maka kuasa untuk membuat undang-undang itu berada di bawah Yang di-Pertuan Agong. Dan sekiranya Parlimen bersidang, Parlimen adalah autoriti yang membuat undang-undang. Dan apa juga yang berlaku semasa keadaan darurat ini, ia boleh ia boleh sekiranya diperlukan untuk tujuan darurat, ia boleh membuat sesuatu atau perundangan sama ada Yang di-Pertuan Agong ataupun Parlimen boleh buat sesuatu yang tidak bertepatan dengan perlembagaan, tetapi semangat tanggungjawab itu masih ada kerana selepas sahaja darurat, apa yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat itu dan proklamasi itu sendiri akan dibentangkan di hadapan Parlimen. Jadi sifat tanggungjawab sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, pemimpin negara yang bertanggungjawab masih lagi terjamin walaupun dalam keadaan darurat. Jadi kalaupun kita menyebut perkataan darurat, ia sebenarnya merujuk sepatu keadaan yang tidak boleh diselesaikan keadaannya dengan perundangan atas sistem biasa, tapi kita harus memberi jaminan tentang keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Okey, terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Jelas apa yang disebut oleh Dr. Syam Rahayu sebentar tadi. Jadi kalaulah betul pengisytiharan darurat ini dilakukan Dr. Kartini, gencatan politik pun dah tak valid lah tu. Ya, kita tak perlu lagi lah kepada gencatan politik. Ya. Tetapi apakah ini akan memberi kebaikan sebenarnya kepada ahli-ahli politik yang selama ini begitu gelisah, begitu bergairah sebenarnya menyerang rakan-rakan politik ataupun musuh-musuh politik mereka yang lain dalam usaha untuk mendapat kuasa? Saya kira begini, perdamaian politik seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Syam Rahayu tadi adalah lebih sesuai dalam melihat keadaan kemelut ini. Dan kalaulah istilah gencatan politik tadi, walaupun pada saya kurang tepat untuk menyatakan sebab tidak ada fizikal yang berdamai yang akhirnya duduk di meja rundingan cuma istilah ini nak memaklumkan bahawa mereka boleh menangguhkan menangguhkan segala hasrat yang bersifat kepada keinginan kepada kuasa dan keinginan kepada jawatan tu semua ni boleh ditangguhkan, difikirkan semula rasionalnya adalah untuk rakyat, maka ianya ada baik ianya adalah penuh dengan kebaikan lebih bermanfaat dalam keadaan begitu. Tapi seandainya kemelut ini masih diteruskan seperti mana yang Tuan Syarkawi katakan dalam keinginan kepada gencatan politik ini pun kita akan lihat tidak ada satu keputusan kolektif masih ada lagi di kalangan dalam kalangan ahli politik yang mahu meneruskan usaha kepada yang sebenarnya kuasa dipulangkan kepada rakyat. Kalau dipulangkan kepada rakyat, mana pilihan raya akan berlaku. Tapi dalam keadaan COVID-19 ini kita balik kepada apa yang telah dimaklumkan oleh Yang di-Pertuan Agong di awal ketika pertemuan wakil Parti Pembangkang Kepembangkangan yang berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Nasihat beliau ialah menghormati perlembagaan dan meletakkan kepentingan negara dan rakyat sebagai asas utama. Jadi kalau kita memegang kepada kunci itu, maka kita akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Okey, Dr. Izzani, saya juga nak dapat pandangan anda sebenarnya lah. Bila kita bercakap tentang gencatan politik, kita kaitkan juga dengan apa yang disebut sebagai pengisytiharan darurat. Kita pun dah dengar tadi, tetapi katalah pengisytiharan darurat ini tidak dilakukan ataupun tidak diumumkan, artinya tidak ada darurat di negara kita ini. Apakah anda melihat bahawa gencatan politik ini akan menyelesaikan kemelut politik yang sedia ada, dan apakah anda merasakan bahawa gencatan politik ini boleh bertahan lama sehinggalah kerajaan yang sedia ada ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik? Sebenarnya saya berpandangan bahawa gencatan politik ini sebenarnya ia boleh berlaku dalam tempoh yang sementara saja. Okey. Dan paling penting ialah bagaimana bajet 2021 itu akan dibentangkan. Sekiranya Perdana Menteri tidak mendapat majoriti sokongan untuk meluluskan bajet 2021 itu, maka kita khuatir kerajaan sedia ada boleh dipersoalkan.
Namun sekiranya kejahatan politik ini dapat dilakukan dan mendapat sokongan semua pihak dan Perdana Menteri berjaya membentangkan bajet dengan undian majoriti, maka kerajaan sedia ada boleh kekal. Walau bagaimanapun saya percaya kejahatan politik ini tidak boleh bertahan lama. Ada yang mengatakan bahawa tempoh kejahatan politik ini mungkin paling lama pun boleh berlaku selama setahun saja. Tetapi apabila kejahatan politik itu berakhir, maka kita akan dapat melihat kemelut politik itu akan kembali bergelora. Okey, menarik istilah yang anda gunakan, kembali bergelora. Bila kita sebut tentang kembali bergelora, ini pun satu isu yang menarik. Dr. Kartini. Tapi sebelum itu kita ambil dulu panggilan yang ada di talian kita sekarang ni. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya? Sekian, terima kasih banyak juga kepada Prof. Apa yang saya nampak kalau darurat berkenaan dengan COVID, Amerika 8.400.000. 8.400.000 yang kena COVID. Kurang lebih 224.000 yang sudah meninggal dunia pun tidak diikhtiar darurat. Yang kita ini baru 3 angka. Mereka tiap-tiap hari sampai 5-6 angka. 400.000 tapi tidak diikhtiar. Malahan pilihan raya. Pilihan raya umum akan diadakan dalam seminggu 2. Amerika. Jadi saya ingat mungkin bukan dengan pandemik kita. Kadang-kadang kalau disalahkan dengan pandemik, Sabah kena. Sedangkan Sabah kita hari itu ke Kuala Lumpur bang minggu-minggu tidak ada kita punya COVID. Hanya diadakan penamaan salun dan pilihan raya. Orang dari Semenanjung yang bawa duit, Selangor mungkin berkerumun ramai orang kena pandemik, maka itulah jadinya. Jadi saya ingat kalau hanya diadakan darurat disebabkan oleh pilihan yang akan datang ataupun dengan pandemik, saya ingat masih belum wujud lagi, mungkin belum boleh lagi kita ikhtiarkan darurat. Tapi kita tidak tahu apa yang bisa baliknya lah. Mungkin kalau di parlimen tidak dapat dukungan peruntukan untuk diadakan proyek sana sini, tidak ada dapat peruntukan, tidak dapat bajet, maka mungkin itu wajib juga kita adakan darurat ataupun diadakan pilihan raya kalau boleh. Kalau tidak, apa yang sepatutnya sekurang-kurangnya bajet itu mesti turun dalam sebulan 2 kepada negara kita yang bermasalah. Okey, terima kasih Datuk Gulam dari Sabah. Menarik juga apa yang disebut oleh Datuk Gulam. Itu juga mungkin boleh jadi peringatan kepada kita yang mengikuti program ini. Baik, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi, Dr. Izani, iaitu berkaitan dengan bajet 2021. Ini akan dibentangkan pada bulan November. InsyaAllah lah, kalau tak ada tidak ada pengisytiharan darurat dilakukan. Jadi bulan November bajet 2021 akan dibentangkan di Parlimen. Dan kita kaitkan dengan gencatan politik ini. Ini bererti bahawa kalaulah gencatan politik ini berterusan, kata Dr. Izani, sampai setahun, artinya ahli-ahli Parlimen yang mewakili parti Muafakat Nasional lah, terutamanya MN, sudah tentu akan menyokong bajet ini kerana mereka dah pun memberikan gencatan politik, dan ini tentu memberikan satu kelebihan kepada kerajaan PN di bawah kepimpinan Tan Sri Modi Yassin. Boleh jadi ataupun tak boleh jadi senario seperti itu sebenarnya. Itulah oleh kerana saya bukanlah bomo yang boleh meramal politik, tapi kita boleh lihat balik kepada konsep strategic group tadi. Dalam keadaan strategic group ini, kita boleh lihat bahawa apakah kepentingan bersama yang boleh diperoleh sebaiknya. Seandainya kalau gencatan politik ini dipersetujui secara kolektif oleh ahli-ahli dalam UMNO, tidak ada masalah untuk meneruskan persetujuan kepada mendapatkan undi majoriti sokongan kepada bajet yang akan dibentangkan. Seandainya shared interest itu berubah-ubah, kalau ada yang membeli kuasa politik ini, membeli kepentingan, berubah minat dan kemahuan, mungkin kalau dalam keadaan di perisytiharan darurat tadi, walaupun ianya pilihan terakhir, sekarang kuasa diberi kepada Yang di-Pertuan Agong dan boleh menggunakan ordinan bajet untuk meluluskannya, walaupun selepas habisnya darurat, kuasa ini ataupun kelulusan yang diberi pada ordinan bajet juga perlu dibentangkan
kepada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk menilai sejauh mana perkara ini berlaku. Maknanya kalaupun berlaku darurat, adanya ordinan bajet yang boleh diluluskan oleh YDA, check and balance itu masih boleh berlaku. Itu the worst scenario kalau kita lihat. Kalau tanpa darurat dan telah ada perdamaian, saya andaikan bajet ini boleh mendapat kelulusan. Seandainya tidak, macam saya katakan tadi, masih ada lagi razor thin majority dan tiba-tiba ada yang membeli kuasa ini yang dibimbangkan, yang sangat dibimbangi oleh kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin, saya kira. Saya dah dapat juga pandangan ikhlas daripada Dr. Kartini lah. Hari ini pun orang bercakap tentang mesyuarat kabinet yang berlangsung di sebelah pagi. Ramai yang beranggapan bahawa akan berlaku kabinet reshuffle ataupun perubahan barisan kabinet. Timbulnya masalah politik terutama jadi dalam kalangan parti-parti UMNO sebagai satu contoh yang baiklah. Mereka tidak berpuas hati dengan allocation menteri kedudukan kabinet yang diberikan kepada ahli-ahli ataupun ahli-ahli parlimen mereka. Mereka mengatakan bahawa mereka seharusnya diberi kedudukan ataupun jawatan-jawatan menteri kanan yang lebih, menteri yang lebih dan sebagainya. Apakah itu anda melihat bahawa sebagai antara faktor yang menyebabkan UMNO merasa sedikit merajuk bila bercakap tentang politik nasional ini? Saya suka istilah merajuk tadi Tuan Syarkawi. Kalau kita lihat kembali sama ada merajuk ini valid atau tidak, kita lihat balik kepada nature UMNO itu sendiri. Kita tahu UMNO adalah sebuah parti yang telah lama telah membumi dan berakar. Dan di mana-mana jentera UMNO ini ada. Dan tiba-tiba bila berlaku parti serpihan daripada UMNO ini dan serpihan pula kalau kita lihat dalam keadaan ini adalah bersatu ibarat teratai yang terapung. Dia tidak mengakar dan tidak membumi. Kalau kita analisis kembali pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini, kekuatan dan kemenangan bersatu sangat dibantu oleh UMNO. Sebab jentera UMNO ini ada di peringkat daerah, di peringkat mukim, di peringkat kampung-kampung, semua dah ada. Dia yang mengakar dan membumi kerana faktor kuasa yang lama telah pun berada dalam tapak politik yang lama, sedangkan bersatu hanyalah parti serpihan yang akhirnya mahu membentuk gabungan balik kepada strategi grup tadi yang saya bincangkan dan tuntutan ini UMNO rasa sangat sesuai dengan pengaruh tentang peranan, tapi kini melihat diri berada dalam keadaan yang dipinggirkan. Jadi merajuk itu merajuk yang dirasakan wajar, cuma tidak wajar berlaku pada keadaan negara ketika ini yang berdepan dengan ancaman yang lebih besar. Rajuk ini boleh diketepikan. Kalau saya nak berpantun, kalau diizinkan. Oh, tadi yang kecil pantun lah. Yang kecil bagi pantun saya nak bagi juga. Why not? Ikan tamban dalam sampan, masak lemak manis bersantan. Nasib rakyat jangan diperjudikan, kepentingan peribadi diketepikan. Saya nak jawab pun tak reti pula. Tak tahulah, kita tanya Dr. Izani kalau dia nak menjawab pantun yang telah pun dilontarkan tadi oleh Dr. Kartini. Okey, ini soalannya agak serius lah kepada Dr. Izani. Dua istilah, the keywords ini ialah merajuk dan tuntutan. Itu yang disebut oleh Dr. Kartini tadi, Prof kita nak tahu jugalah mungkin apa yang dilakukan oleh UMNO ini mendapat sokongan sebenarnya dalam rakan dalam muafakat nasional iaitu PAS sendiri. Tetapi kalau kita lihat pendirian PAS, mereka tidak begitu menunjukkan satu tentangan ataupun satu perasaan yang tidak puas hati dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sekiranya lah gencatan politik yang diilhamkan oleh UMNO ini tidak berpanjangan, apakah PAS akan mengikut ataupun PAS sebenarnya akan berdiri sendiri untuk menyokong Perikatan Nasional? Okey, saya banyak mengkaji kerjasama politik PAS ini. Dan sebenarnya PAS adalah sebuah parti yang sangat eksperimental. Mereka banyak membuat percubaan-percubaan dalam kerjasama politik. Sebenarnya sebagai sebuah parti politik, PAS mendapat banyak manfaat daripada kerjasama politik. Betul. Kerana sudah lebih 20 tahun buat pertama kali wakil PAS boleh dilantik sebagai menteri dan berada dalam jemaah menteri.
Jadi ini satu pencapaian yang besar lah bagi PAS berbanding dengan parti-parti lain. Dan saya nampak PAS sangat bijak kerana walaupun mereka mengadakan kerjasama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, tetapi PAS membuka mengambil sikap terbuka untuk menjalin kerjasama dengan parti-parti lain termasuk Parti Bersatu dalam perikatan. Dan saya nampak di sini bahawa PAS akan mengambil peluang dan memberi sokongan kepada mana-mana pihak yang akan memberi keuntungan kepada parti. Sebab itu apabila ada cadangan untuk mendaftarkan Muafakat Nasional, ia satu perkara yang baik kerana kerjasama politik ini lebih berstruktur dan setiap parti perlu lebih bertanggungjawab. Jadi sekiranya apa-apa berlaku, PAS tidak boleh melakukan keputusan yang terburu-buru, tetapi perlu melihat kepentingan bersama. Dan saya fikir apabila Muafakat Nasional ini telah didaftarkan pada masa akan datang, kerjasama politik antara PAS dan UMNO akan lebih bersistematik dan setiap parti akan dipertanggungjawabkan. Okey. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madia, Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, kerana kita dah pun berada di penghujung sebenarnya, dan sumbangan yang anda berikan adalah sesuatu yang cukup menarik dan kita alu-alukan, dan insyaAllah mungkin dalam masa yang terdekat ini kita akan bersama lagi dalam ruang bicara ini. Jadi sampaikan salam saya kepada semua rakan-rakan di Fakulti Ekologi Manusia UPM, ya Prof. Kita jumpa lagi nanti. Baik, di penghujung ini Abang Kali, Dr. Kartini, kita petik semulalah apa yang kita sebut tadi. Mungkin apa yang diperlukan bukan hanya setakat gencatan politik lah, gencatan perasaan, meraju, nakkan kuasa. Tengoklah orang-orang bawahan, para marhin yang sedang marhain yang sedang menderita sekarang ini. Tidakkah itu seharusnya memberi fokus utama? Apa guna ada gencatan politik kalau dalam diri ahli politik sendiri tidak berubah sikap itu? Saya kira itu memang tepatlah yang tidak boleh kita elakkan, bahawa kita mahu ahli politik yang lebih berintegriti, menjalankan amanah seperti mana yang telah diberikan oleh rakyat. Cuma rakyat juga perlu tahu bahawa dalam sejarah Malaysia ini kita telah melalui 5 darurat yang berbeza. Darurat daripada zaman darurat Tanah Melayu, kita ada konfrontasi Indonesia-Malaysia, kemudian darurat konflik perlembagaan 1966 di Sarawak, kita ada political impasse di Kelantan tahun 1977 dan akhirnya kita ada 1969 dan 13 Mei 1969. Jadi kelima-lima pengalaman darurat ini tidak ada satu pun yang kita boleh rasakan berbangga dengan sejarah ini, walaupun ianya sebahagian daripada sejarah kita, sejarah Malaysia. Sepatutnya ahli politik atau politik lebih bijak, lebih rasional untuk mengelakkan mencipta sejarah hitam menerusi darurat. Namun seandainya kestabilan itu diperlukan dan darurat tidak boleh dielakkan, maka rakyat di luar sana tidak perlu bimbang. Kita telah melalui 5 fasa darurat yang berbeza dan negara akhirnya berjaya menunjukkan kestabilan yang lebih baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia, Dr. Kartini, dan tentunya sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madia, Dr. Muhammad Izzani, dan kita juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pemanggil-pemanggil kita yang berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, dan secara keseluruhannya itulah sebenarnya harapan rakyat. Mereka mahu supaya kestabilan politik ini pulih dan tak perlu sebenarnya gencatan politik ataupun apa saja, kerana yang penting adalah kita parti-parti politik, rakyat ingin bersatu padu, rakyat ingin menikmati kehidupan yang lebih selesa di negara yang tercinta ini. Jadi itu harapan rakyat sebenarnya. Harapan itulah yang dipertanggungjawabkan kepada ahli-ahli politik kita. Tengok-tengoklah nasib rakyat sebenarnya. Jumpa lagi dalam Ruang Bicara.
Sudahkah anda membudayakan normal